Jelas Darren, setiap pemain akan lebih bermotivasi apabila bertemu pasukan di ranking lebih baik berbanding Malaysia. Pemain juga perlukan perlawanan berintensiti tinggi memandangkan Piala Asia bakal menampilkan pasukan kuasa besar rantau ini. Dan ketika ditanya mengenai persiapan pasukan sebelum berlepas ke Chengdu pada Isnin, penyerang Sabah ini memaklumkan segalanya berada dalam keadaan baik dan dia sudah bersedia seandainya diberikan tanggungjawab sebagai penggempur utama Harimau Malaya. Malaysia dijadual bertemu Syria pada 6 September sebelum menutup aksi persahabatan bertemu China 9 September di Chengdu. We haven't had an opponent ranked so high in a long time, so there'll be two different games. Syria will be very physical, and China will have a lot of qualities as well. So it's good for us. We need games like this. We know we have the Asia Cup in 2024, and the level is going to be this. The quality is going to be this high. So games like this are very good for us, and we'll take something from it. And yeah. We're all excited to play good quality teams. I think most of the players here have been here before, so we understand what the coach expects from us. Training's been hard as always, but I feel like we've had a good 6 days and we're ready for the up and coming games. Alright Zaki, dan untuk ulasan lebih lanjut kita nak bawakan kepada anda rakan setugas Fajrul Suhaimi yang sempat datang ke sesi latihan Harimau Malaya tadi. High five. Hai Nak ada muzik ke? Macam slow je. Macam slow you training sekali tadi dengan diorang? Tak. Okey, silakan. Alright, sihat Sihat Zaki dengan Alice, okey? Okey, everything's going well. First time Ya, gandingan betul. Zaki dan Debut Alice. pertama. After STL lama kan? Alright. Sibuk dengan STL. Okey, dah habis. Alright, Fad, kita teruskan kepada story tadi. Berdasarkan barisan pemain yang telah pun disenaraikan kali ini, tak banyak perubahan ketara. Adakah Kim Panggon tidak berani lakukan rombakan besar sebab ialah kita tahu tempoh yang cukup singkat untuk perlawanan persahabatan ini? Okey, saya tak bersetuju dengan term tak berani itu. Sebab bukan tak berani, Liz, tapi sebenarnya lebih kepada tak nak mengganggu perancangan dan tidak sewajarnya ataupun tidak patut Panggon melakukan rombakan ataupun perubahan besar-besaran dalam skuad kali ini. Kita kena tahu skuad senior kita akan menghadapi beberapa kejohanan utama. Selepas balik daripada Chengdu, mereka akan ada Pesta Bola Merdeka. Ya, betul. Lepas tu akan ada pada November akan ada kelayakan Piala Dunia 2026 dan kelayakan Piala Asia 2027. Dan selepas itu pentas utama Piala Asia di Qatar pada Januari. Jadi mengikut pemerhatian saya, tindakan tepat, tindakan bijak dilakukan oleh pengendali kelahiran Korea Selatan ini apabila tidak mahu ambil risiko melakukan perubahan besar-besaran dalam kem kebangsaan ketika ini. Kalau seandainya berlaku perubahan, pasti mengganggu perancangan yang sudah pun diatur sejak beliau tiba di Malaysia pada awal tahun lalu. Dan sebaik saja beliau tiba di Malaysia, saya pasti hampir setahun lebih ketika ini bersama dengan skuad kebangsaan, beliau sudah mengenali pemain-pemain di bawah kendalian beliau ketika ini. Jadi tidak wajar dan tidak sepatutnya berlaku rombakan besar-besaran, dan keputusan tepat oleh Panggon mengekalkan sebilangan besar pemain yang ada dalam kem kebangsaan sebelum ini. Itu sedikit sebanyak tentang keputusan tepat yang dibuat oleh pengendali pasukan Harimau Malaya. Faiz, dua friendly match akan berlakulah antara Syria dan juga China untuk Malaysia. Betul. Pada 6 dan juga 9 September nanti. Setakat ni macam mana persiapan yang dilaksanakan oleh Kim Panggon bersama pasukan? Untuk hari ini dah memasuki hari ke-6 dan terakhir di Malaysia. Besok pasukan akan berangkat ke Chengdu. Untuk hari ini dan ketika ini hanya 24 pemain sahaja yang ada dengan pasukan, manakala seorang lagi iaitu Junior Estal tidak berada bersama pasukan disebabkan beliau beraksi bersama dengan Dewa United di Liga 1 Indonesia, dan saya difahamkan Junior hanya akan menyertai pasukan di Chengdu. Dia akan terus fly ke sana dan akan bersama pasukan sekaligus melengkapkan senarai 25 pemain. Dan dari segi persiapan semuanya tampak baik. Mood, motivasi pemain nampak happening. Diorang, dan macam saya cakap tadi, kebanyakan pemain-pemain ini sudah biasa dengan sesi latihan, dengan cara Panggon mengendali pasukan. Jadi selama hampir seminggu sesi latihan rasmi pasukan di tanah air, segalanya berjalan dengan begitu baik.
Elis dan juga Zaki. Tapi saya setuju dengan apa yang Fad katakan. Kenapa Kim Panggon sendiri mengekalkan sebilangan pemain yang besar? Sebab satu, mungkin macam junior pun dia sendiri tahu bagaimana corak latihan yang telah pun dilakukan oleh Kim Panggon. Tapi kan sebenarnya kita nak tahu jugalah bagaimana persaingan dalam posisi penjaga gol. Macam mana tu? Okey, kita jarang sentuh sebenarnya bab penjaga gol ni. Ya. Tapi untuk kali ini, kalau sebelum ini pada awal collab, kita ada Shihan, kita ada Damien Lim sebelum ini. Dan juga ketika ini Damien Lim digantikan oleh Azri Ghani disebabkan oleh faktor tidak cergas sepenuhnya. Dan ketika ini yang ada dengan skuad kebangsaan penjaga gol adalah Kalamullah Al-Hafiz, penjaga gol Kedah, penjaga gol JT saya mentionkan tadi Shihan Hazmi dan juga Azri Ghani. On paper segala-galanya seperti mana semua peminat tahu memihak kepada penjaga gol JDT Shihan Hazmi. Itu kita tak boleh nafi. Shihan memang on form ketika ini. Namun apa yang menarik adalah persaingan yang diberikan oleh Kalamullah Al-Hafiz. Sebelum ini untuk pengetahuan juga, Kalamullah tercicir namanya daripada aksi persahabatan antarabangsa Jun lalu ketika kita menentang Papua New Guinea dan juga Kepulauan Solomon di Kuala Terengganu. Kalamullah tak ada, tapi kali ini beliau dipanggil semula oleh Panggon dan juga menariknya Azri Ghani. Dan kalau kita berbicara lebih mengenai posisi ataupun departmen penjaga gol skuad kebangsaan, saya merasakan Malaysia mempunyai pool yang sangat baik untuk posisi penjaga gol. Kalau di atas ni kalau kita mention tadi ada Shihan, ada Azri Ghani, ada Kalamullah dan di bawah juga kita ada untuk skuad bawah 23 kita ada Sid Izhan. Jangan lupa. Dan kita masih ada lagi penjaga gol muda seperti Rahadi Azli di Terengganu. Untuk penjaga gol ni saya merasakan kita tak perlu risau lah. Kita mempunyai satu pool ataupun kumpulan kelompok penjaga gol yang berkualiti, yang mampu untuk dijaga rapi untuk tempoh jangka yang masa yang panjang sama skuad kebangsaan. Itu berbincang tentang penjaga gol lah. Kita nak zoom in tentang penggempuran. Tadi Story Fight ada share tentang Darren Lock. So sejauh mana peluang dia untuk menjadi penggempur utama? Okey, untuk kali ini Darren Lock dipanggil bersama dengan pasukan. Darren Lock ni boleh kita katakan antara core player yang jaranglah tak dipanggil melainkan beliau mengalami kecederaan. Namun menerusi temu bual dengan sesi sidang dengan para media tadi di FAM, Darren memaklumkan untuk dia bersaing di posisi serangan. Pencabar utamanya adalah Paulo Josue. Dia merasakan bahawa Paulo Josue mempunyai satu mempamerkan prestasi. Kita semua tahu Paulo dengan KL 3 tahun berturut-turut final bersama dengan KL dan hadir bersama dengan skuad kebangsaan selepas dinaturalisasikan. Kita dapat tengok juga pada Jun lalu ketika sesi persahabatan di Kuala Terengganu. Jadi menurut Darren, beliau sedia untuk bersaing secara sihat. Dia bukan saja dengan Paulo, kita ada juga Faisal Halim, kita juga ada Arif Aiman dan tak dilupakan juga Sergio Aguero yang boleh beraksi di mana-mana saja posisi. Kalau di Seri Pahang, kadang-kadang kita dapat lihat Aguero beraksi di tengah, di flank dan di serangan juga mungkin. Jadi untuk di posisi serangan, namun on paper saya merasakan Darren Lock pilihan utama untuk aksi persahabatan di Chengdu kali ini. Tapi sebenarnya siapa pun yang diturunkan masing-masing ada kelebihan masing-masing kan tersendiri. Alright. Short and sweet lah. Walaupun kita boleh katakan ia adalah aksi persahabatan saja, mampu tak Malaysia akan lakar kejutan kemenangan ke atas dua pasukan ini? Okey, Elif dan juga Zaki. Pada saya secara peribadi saya melihat ini bukan soal keputusan yang menjadi keutamaan. Pada saya untuk sesi persahabatan dengan Syria dan juga China ini, apa yang lebih penting adalah untuk skuad kebangsaan mendapatkan perlawanan berintensiti tinggi. Sebab kita tahu Piala Asia ni bukannya perlawanan yang level bawahan. Semua pasukan yang kuasa besar lah kita katakan di rantau Asia berada di pusingan terakhir Piala Asia. Jadi penting untuk kita mengenali kelemahan dan kekuatan pasukan. Dan sebabkan itu menurut laporan saya tadi, penting juga untuk pasukan kita Malaysia berdepan dengan pasukan di ranking bawah 100 dunia. Keputusan bukan keutamaan bagi saya, tapi di mana Panggon nak menilai kekuatan kita untuk aksi penting
Januari tahun depan. Saya setuju. Anda setuju? Setuju. Alright. Fight, thank you so much. Terima kasih Alex. Kongsian. Terima kasih. Thank you. Selamat So, bermakna lepas untuk hari ni ini. boleh dinner. Dah dinner belum? Belum. Alright, lepas ni pergi dinner. Okay. Alright, thank you Fat.